Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu hari ni. Apa khabar murid tahun 6 kreatif? Macam biasalah. Hari ni kita belajar lagi Bahasa Melayu. Hari ni cikgu nak ajar awak berkaitan dengan penulisan B. Okey, sebelum tu cikgu nak murid-murid keluarkan buku karangan B dan gambar yang cikgu telah bagi hari itulah. Awak pun dah tampal kan? Okey, gambar yang mana? Okey, nanti kejap lagi cikgu tunjuk gambar yang mana lah. Cikgu terangkan dulu sedikit lah ingatan ulang kaji berkaitan dengan karangan B. Okey, penulisan karangan B ni adalah kemahiran aplikasi maklumat membuat ulasan. Karangan B lah membuat ulasan sebanyak berapa patah perkataan? 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, seterusnya dalam karangan B ni contoh dalam karangan B mesti ada isi tersurat, isi tersirat. Biasanya dia bagi isi tersurat. Kita kena cari isi tersirat. Lepas tu karangan B hanya ada dua perenggan sahaja. Pendahuluan yang pertama, yang kedua perenggan yang pertama dan kesimpulannya. Murid-murid, segala isi-isi berada di perenggan yang pertama. Mana perenggan pertama? Kita tengok perenggan yang pertama. Perenggan pertama ialah yang ini. Inilah perenggan yang pertama. Okey. Dapat Okey. Seterusnya. Okey, ni contoh lah. Ni contoh yang tadi. Ini gambar dia, tadi isi dia. Tadi karangan ulasan dia. Yang pertama dia menyapu sampah. Bila dapat soalan berkaitan bahagian B ni macam biasalah. Mesti baca soalan. Bila baca sampai habis lah. Boleh tengok apa info yang dia bagi dalam gambar tu. Seperti gambar yang cikgu tunjukkan ni, yang dibagi ialah perkataan menyapu sampah, memasang lasir, menyusun kerusi dan meja, menampal poster. Adik murid kena ulas cara-cara untuk membersihkan dan menceriakan kelas. Kenapa perlu menyapu sampah? Mengapa perlu memasang lasir? Mengapa perlu menyusun kerusi dan meja? Mengapa kita perlu menampal poster? Okey, kita ulang balik tadi. Tu dia bagi kat sebelah, nampak tak? Sebab apa sapu sampah? Supaya kelas sentiasa bersih. Sebab apa kita nyusun kerusi dan meja? Biar kelas kelihatan kemas. Mengapa kita masang lansir? Supaya kelas kelihatan cantik dan ceria. Kenapa kita tampal poster? Untuk menambah keceriaan kelas. Okey, murid-murid boleh ikut? Kita teruskan dengan ini ialah cikgu bagi awak formula 5 jari yang awak gunakan. Ini untuk penanda wacana yang awak boleh gunakan dalam perenggan yang pertama dengan perenggan kedua lah. Okey, ibu jari yang pertama ialah antaranya. Okey, tengok ni ibu jari yang pertama. Ni antaranya. Antaranya kita mestilah kalau boleh hafal. Okey, yang kedua. Jari yang kedua selain itu. Murid-murid boleh ingat dia punya penanda wacananya apalah. Okey, jari yang ketiga, jari tengah ni apa perkataannya? Di samping itu. Jari yang keempat, kata jari manis mestilah perkataan dia akhir sekali. Ada 4 lah. Last sekali baru kesimpulannya. Nampak? Kat situ dia tunjukkan. Dia hafal. Ingat, yang pertama antaranya jari yang pertama, ibu jari antaranya, jari telunjuk selain itu, jari tengah di samping itu, jari manis akhir sekali, jari kelingking kesimpulannya. Okey, murid-murid? Dapat Okey, kau boleh hafal yang ini. Senang bila nak buat ulasan. Okey, last sekali. Okey, gambar ini yang cikgu nak, yang cikgu dah bagi dekat awak. Awak pun dah tampal dalam buku karangan B, betul? Jom kita cari sama-sama, kita baca sama-sama. Apa dia punya soalannya ialah tulis ulasan tentang cara-cara menghargai jasa ibu bapa dalam bentuk perenggan.
Panjangnya urusan kamu ialah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Cara-cara menghargai. Tajuk dia ialah mesti cara-cara menghargai. Ingat tak permulaan yang banyak cikgu ajar awak tahun lepas? Ayat permulaan mestilah ayat pendahuluan. Gambar di bawah. Gambar tersebut menunjukkan tentang poster cara-cara menghargai jasa ibu bapa. Okey, yang ini Okey, kita ambil kita ni kan lah. Ni. Ambil ayat kat sini. Oh, sorry cikgu. Dari sini. Sampai sini Sampai sini. Lah cikgu terpadam pula kat situ. Okey, cikgu buat semula kita ambil dari sini ni. Kita ambil dari sini. Sorry. Cikgu padam balik pula. Cikgu ni kan je lah. Tunjuk ni je lah, nak panah. Dari sini. Di bawah tu tukar kepadaan tersebut. Okey, mana boleh? Okey, itu ayat pendahuluan. Gambar tersebut menunjukkan poster-poster cara menghargai jasa ibu bapa. Okey, banyak cara menghargai jasa ibu bapa. Okey, itu perenggan yang pertama. Macam biasalah. Okey, sekarang kita nak cari perenggan yang pertama. Tadi ayat pendahuluan Okey, perenggan pertama dia bagi awak kat sini ialah mendapat khususan yang cemerlang dan mengembirakan ibu dan bapa. Okey, awak kena cari isi tersirat. Itu dia bagi isi tersurat. Apa isi tersiratnya? Okey, cikgu bagi cikgu bagi. Okey, isi tersiratnya dengan belajar bersungguh-sungguh. Dengan belajar bersungguh-sungguh. Awak boleh tulislah. Sambungkan dengan kata hubung lah. Okey, dengan belajar bersungguh-sungguh. Okey, 2. Menghormati ibu bapa kita. Apa isi tersiratnya? Dengan cara mendengar nasihat mereka. Dengan cara mendengar nasihat mereka. Okey, akhir sekali, membantu ibu bapa agar dapat meringankan beban tugas mereka. Dengan boleh sambung dengan sebenarnya banyak kita boleh sambung dengan dengan saling bekerja sama. Okey, cikgu dah bagi dah. Cikgu dah bagi dari 3 saja. Dia bagi awak 3 ayat tersurat. Jadi 3 je lah ayat tersurat awak. Dan sekali kesimpulannya awak berkaitan dengan tajuk. Kesimpulannya kita mestilah apa? Boleh masukkan. Ingat balik yang cikgu tunjuk kat awak tadi ni. Gunakan ini Gunakan penanda wacana yang cikgu bagi dekat awak ni untuk buat karangan yang ini. Ulasan. Minta maaf, bukan karangan, ulasan. Baiklah murid-murid, cikgu ulang sekali lagi isi tersirat yang pertama tadi ialah dengan belajar bersungguh-sungguh. Yang ini ni. Cikgu tak tulis. Yang ini. Ini belajar bersungguh-sungguh. Yang ini yang kedua dengan cara mendengar nasihat mereka. Yang ketiga dengan saling bekerjasama. Okey, ayat tersirat cikgu dah bagi. Ikut ayat yang cikgu bagi mudah untuk awak buat, lebih jelas, lebih mudah untuk awak buat. Tak payah awak nak fikir lagi, cikgu dah bagi. Baiklah, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.